Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang sekali lagi ke lagi satu sesi Ahyat Ishak Show. Dan Ahyat hari ini sangat-sangat bertuah bersama dengan seorang insan yang sangat-sangat hebat, yang kita semua sudah kenal, yang kita semua sanjung dan kagumi, iaitu Dr. Zaharuddin. Yeay! Dan hari ini kami akan mengupas satu topik yang sangat-sangat istimewa, ialah kerana masyarakat kita ni masih ada banyak dilema tentang nak kaya, nak harta. Bagaimana pula kita ni dilemanya, kita ni kalau suka harta, kita suka duit, kita ni seolah-olah berkiblatkan dunia dan tidak lagi nakkan akhirat itu. So apakah sebenarnya sudut pandangan dan ulasan daripada perspektif Islam? Itulah yang kami akan kupas hari ini. Dan hari ini sebenarnya sangat-sangat istimewa, bukan sahaja kerana 2 Ramadan, tapi kerana 25 April ni adalah hari lahir saya. Yeay! Oh, Itu yang isteri saya prank, bukanlah prank sangat, tapi dia belikan belon. Nak saya rasa macam kanak-kanak riang hari ini. Okay. So hari ini sangat-sangat istimewa. Akhir akan bersama dengan Dr. Zaharuddin. Kami sangat-sangat sanjung Doktor. Kami follow dan semua semua pendapat-pendapat Dr. Zaharuddin ni kami guna pakai, terutamanya apabila kita bercakap tentang bidang ekonomi, tentang bisnes, tentang hartanah, tentang pelaburan. Ini adalah pakar rujuk negara. Dan anda juga sudah kenal Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau adalah pengarah urusan Elzar Syariah Solutions. Mungkin Ahyat nak Doktor kenalkan diri dan apa yang Elzar ni buat. Juga Presiden Mursyid, ex-pensyarah, dan masa itu mengajar ekonomi, ya? Betul Ustaz? muamalat. Muamalat di pensyarakanan di UIAM, Penasihat Syariah Kewangan Islam Tempatan dan Antarabangsa. So boleh tak Dr. Zaharuddin kenalkan diri sebelum kita nak masuk ke dalam topik kita? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada saudara Ahyat Ishak yang pejuang hartanah, ya, atas jemputan untuk bersama-sama dalam Facebook Live ni ataupun menerusi aplikasi Zoom, ya. Jadi sedikit pengenalan diri. Saya kira saya mendapat pendidikan awal di Universiti Malaya dalam bidang Syarah Usuluddin, pengkhususan dalam bidang tafsir dan pentadbiran awam, dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Jordan, sambung bidang fiqh dan usul fiqh dan takhasus ataupun pengkhususan di dalam bidang fiqh muamalat, dan kemudian balik bekerja di Islamic Bank beberapa tahun, dan kemudian pergi menyambung di United Kingdom, juga dalam bidang Islamic Finance, dan sekarang ini pernah bertugas di Islamic Bank, di syarikat korporat, dan juga di Universiti Islam Antarabangsa. Kalau boleh kita anggarkan jumlah tahun kerja khidmat di UIA itu 10 tahun. Kemudian di Fakulti Kewangan, di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, di mana saya mengambil subjek-subjek seperti Islamic Finance, Islamic Banking, fiqh muamalat. Itulah subjek yang saya ajar di sana lah. Kemudian saya berhenti tahun 2017 dan bertugas sendiri kerana dah banyak saya menceritakan persoalan keuangan, kekayaan dan jual beli yang halal. So, jadi bila kita baca hadis-hadis, antaranya Nabi kata inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujaran illa man ittaqa wa bar. Nabi kata, artinya dalam hadis sahih itu, sesungguhnya peniaga-peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat nanti sebagai seorang yang jahat, kecuali mereka yang jujur dan amanah. So, jadi atas sebab itu ini satu perkara yang besar. Kemudian bila kita baca satu lagi hadis, at-tajir as-sadiq ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Sesungguhnya peniaga-peniaga itu yang jujur itu akan bersama-sama dengan para nabi dan juga para siddiqin dan syuhada di akhirat. So, dia ada dua perkara yang kontradik kelihatan, kan.
Satu, peniaga yang baik akan bersama taraf dengan para nabi, duduk dapat privilege itu. Dan satu lagi, peniaga yang jahat, maka dia akan dibangkitkan sebagai orang yang tidak jujur dan jahat di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. So, jadi kita bila baca panduan-panduan tentang peniaga ni, kita baca secara teori. So, jadi saya tak tahu, maknanya bila saya cerita kadang-kadang dekat ada satu pengeluar syarikat penerbitan ni, saya cerita pasal itu dan ini, pasal rasuah itu haram, ar-rashi wal murtashi finnar. Lepas tu dia pun bertanya, dia kata, doktor, kita reality business ni doktor, kadang-kadang kita terpaksa terlibat dengan benda ni. Oh, dia kata gitu kan. Dia kata kalau kita tak terlibat, bungkus kita punya syarikat ni. So macam mana pendapat doktor? Kita nak tutup ke ataupun kita ambil juga, lepas tu kita bersihkan dengan sedekah? Dia kata gitu kan. So, jadi dia nak dapatkan juga kontrak secara rasuah. Kalau tidak, dia kata syarikat dia akan bungkus, habis anak-anak sebuah syarikat dia, kerja dia semua tak akan ada kerja. So, jadi saya terfikir apa sebenarnya susah sangat. Bagi kita masa tu kita penceramah je, kita bercakap je sedap. Maka apabila saya keluar daripada UIA, saya cuba nak rasa sendiri bagaimana keadaan dan kesusahan menjadi peniaga, entrepreneur, cari makan sendiri ni kan. Sebabnya masa tu juga saya banyak komitmen di luar. So jadi lebih baik untuk saya berikan komitmen di luar sepenuh masa lah. Jadi dekat situ barulah kita faham macam mana nak pastikan perniagaan kita betul-betul kita ni jujur dengan amanah dan tidak ada menyeleweng di sana sini, dan bagaimana nak berjaya juga dalam keadaan itu. Ini adalah satu cabaran realiti yang saya sendiri dapat rasainya sekarang, dan saya juga mengambil inspirasi daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang usahawan. Walaupun dia imam mazhab yang hebat, tapi dia usahawan, dan dia sebab tu dia tak banyak kitab macam Imam Syafi'i ke dan lain-lain. Dia tak banyak kitab dia. Sebab apa? Sebab dia berniaga. Dia pergi mengajar, waktu sama dia berniaga. Malah duit daripada perniagaan itu dia bagikan kepada guru-guru agama untuk kehidupan mereka. So jadi guru-guru agama ni tak perlu mengharapkan ganjaran orang. Kadang-kadang guru-guru agama dapat daripada Baitul Mal dan dapat daripada Imam Abu Hanifah. Jadi saya berusaha untuk meniru Imam Abu Hanifah ini, berjaya di dalam dunia bisnes dan berjaya di dalam pengajaran masyarakat dan menyalurkan bantuan kepada para guru dan asatizah supaya mereka punya maruah lebih terjaga. Tidaklah orang kata ustaz sampul kan, bila ceramah nak dapat hulur, salah berkaut saja ditunggu. So, jadi jatuh orang pertikaikan dari sudut keikhlasan. Jadi eloknya dia datang daripada pihak yang ketiga. Jadi insyaAllah sama-sama kita doa. So, itulah lebih kurang. Dan syarikat saya adalah beberapa anak syarikat. Ada beberapa yang saya laksanakan 100%, ada yang saya laksanakan dengan JV. Sebab hidup kita ni tak boleh lari daripada kerjasama lah. Dengan ayat je belum kerjasama lagi. So jadi ada yang saya buat sendiri macam Elza Syariah Solution, adalah untuk penasihatan syariah untuk syarikat, untuk fund managers, untuk sukuk, untuk financial institution dan non-financial institution. Kemudian ada yang kedua yang saya buat kedai, saya buat pasar mini kan. Maka itu ada Elza Mart, Elza Trading, itu pasar mini, walaupun masih satu saja cawangan yang masih saya ada sebab sekarang nak belajar dan nak pergi berkembang secara organik. Kemudian ada lagi satu adalah Elza Resources, iaitu mengeluarkan makanan dan minuman. Kemudian sebab saya tak nak maknanya makanan dan minuman ni didominasikan oleh orang-orang bukan Islam, sebagaimana JAKIM punya statistik mengatakan 70% daripada pemilik logo halal JAKIM daripada luar makanan dan minuman adalah non-Muslim. So orang Islam ni banyak komen je. So jadi dia tak buat kerja pun, dia banyak komen je kan. Saya tak nak termasuk dalam kumpulan itu, komen, tapi kita tak menjadi masyarakat pengeluar, kita menjadi masyarakat pengguna saja. Maka sebab tu saya keluarkan saya punya ayam halal sendiri, iaitulah ayam mabruk saya namakan. Dan hari ini alhamdulillah berkembang dengan baik. Cuma ada rezeki nak buka kilang sembelihan sendiri dan ladang penternakan sendiri, tapi itu semua perlu JV. Siapa-siapa yang berminat nak JV boleh kita bincang.
kan. Oh. Kemudian saya keluarkan minuman sebab orang suka sangat minum, ada satu minuman air coklat tu kan sejak Ya, daripada kecil. betul. Sejak daripada kecil saya fikir apa lah, sebab mengikut statistiknya minuman yang air coklat tu, saya sebutlah nama, kita pun tak kisahkan Milo kan, jadi terlalu kuat dia punya pengaruh dalam masyarakat kita. Minuman ni dikeluarkan oleh Nestle, ianya halal, tapi maknanya ia Nestle lah, Nestle company foreigner kan, walaupun adalah syarikat Malaysia yang melabur. So maknanya kita orang Islam tak boleh keluarkan sendiri ke yang lebih sihat gulanya ataupun ada added value. Jadi saya cubalah dengan tim saya, dengan kumpulan saya untuk keluarkan sendiri. Adalah Chocolate Splash dan rasanya pun memang lebih sedap lah. Saya dah pastikan, saya dah pergi kilang, pergi check formulation dia, check gram dia, rasa 1:1, kurang 1 gram, masuk 1 gram kurma, tambah 2 gram, tambah 3 gram, tambah 4 gram. Semua saya rasa sendiri. Betul-betul rasa. Sebab ada orang, maklumat yang saya dapat, dia kata dia punya minuman atau makanan dia ada kurma. Tapi bila saya jumpa kilang, saya bincang dan faham, rupanya kadang-kadang banyak yang tidak jujur. Sebab dia letak kurma tu 1 gram saja ataupun 0.5 gram. Jadi sebab apa dia nak jimat kos? Sebab itu mahal. Ada orang kata saya punya produk ni ada air zam-zam, rupanya titik je. Kan? So jadi tak jujur. Maka saya cuba untuk letakkan dalam produk saya cek sendiri supaya saya jujur. Tapi kos dia meningkat. Itu yang orang kata harga Yahudi pula. Tapi dah macam mana? Sebab kita bukan ambil koko tu direct daripada Brazil ke, bukan. Kita ambil daripada pembekal yang ada, so dia dah markup. Jadi itu percubaan saya. Kemudian ada satu lagi, saya buka syarikat teknologi untuk disruptkan pendidikan, myclass.com, ada MoveD bersama dengan rakan kongsi, MyClass pun dengan rakan kongsi. Ada lagi lah beberapa bisnes yang lain. Ada Tadika pun ada. Klinik gigi pun ada dengan Dr. Aslan dengan Dr. Zifitri. Ya. Itulah seberingkas. Wow. So tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya bersama dengan seorang sahabat, seorang insan yang sangat-sangat hebat. Bagi mereka yang bersama dengan kita hari ini, mungkin sementara kami berbincang ini tentang topik topik kaya dan harta, ulasan perspektif Islam. Mungkin anda juga boleh engagement, saya nak anda komen, mungkin ada soalan-soalan yang mana yang sempat nanti Ahyat akan angkat soalan anda. So bagi anda yang bersama dengan kita hari ini, boleh tak tekan butang share cepat-cepat. Dan Ahyat nak beritahu, Ahyat nak hadiahkan buku yang ditulis oleh Dr. Zaharuddin kepada 3 orang yang terawal. Tip dia ialah anda kena join Telegram Pejuang Hartanah. Join Telegram Pejuang Hartanah. Kami akan masukkan kata kuncinya nanti dan anda kena direct message ke Ahyat Ishak Instagram. Siapa yang dah DM itu akan memenangi 3 buku, iaitu betul sempurna apa tadi Dr. Zaharuddin tajuknya? Formula Solat Sempurna. Formula Solat Sempurna. Okey, buku tu nanti kita akan hantarkan kepada anda. Okey. So Dr. Zaharuddin, kita nak mengupas topik ni, ramai yang tertunggu-tunggu topik ini, kaya dan harta perspektif Islam. Mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kita yang ada dilema tentang topik ini. Malah Dr. Zaharuddin, sejujurnya Ahyat sendiri sangat bukanlah takut tapi risau bila bercakap tentang kaya, kita nak harta, kerana nanti kan akan ada orang-orang, doktor pun tahulah akan adalah yang tiba-tiba menembak, yang kecam, yang haters. Bila dia buka aja cerita Islam, akhirat, kita pun mungkin tak ada cukup dalil dan hujah nak bercerita tentang kaya dan harta dari sudut pandangan Islam itu. Dan mungkin kita nak mulakan kenapa ada persepsi salah dalam masyarakat kita. Adakah salah dari segi pendakwahnya yang tak mengupasnya, atau mazhab kita itu sendiri tidak sangat fokus kepada muamalat, bisnes dan kekayaan. So itu kita nak buka dulu. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut di mana salahnya, satu hal lah.
Cuma dari sudut sumber-sumber yang menyebabkan salah interpretasi itu, kadang-kadang sumber-sumber adalah sumber yang betul. Cuma bila kita tidak letakkan ayat-ayat ni dalam satu basket untuk kita faham dalam bentuk komprehensif, maka dia akan menjadikan kesilapan faham. Sebagai contoh, kita buka ayat dari Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Siapa yang buat begitu, di ke akhirat dia akan jadi orang rugi. Ini dalam ayat surah Munafiqun ayat ke-9 kan. So jadi dalam ayat ni, kalau kita baca ayat ni in isolation, maka kita akan dapati macam Allah SWT mencelalah harta dan anak-anak yang ramai kita ni. Tapi sebenarnya bukan Allah mencela harta, tapi Allah mencela harta yang diletakkan di dalam hati. Sepatutnya harta diletakkan di tangan, akhirat di dalam hati. Jadi bila kita meletakkan harta di dalam hati, kita akan jadi hamba kepada harta. Harta akan jadi tuan. Maka apa saja yang nak dapat harta, kita akan tunduk dan patuh dan sujud. Kalau nak dapatkannya secara rasuah, ambil. Dapatnya secara berbogel, ambil. Dapatnya secara lakukan perkara haram, buat. Secara minum arak, jalan. Secara judi, buat. Itu bila mana harta berada di dalam hati, dia telah menguasainya. Tapi Allah SWT, sebab tu Allah kata, la tulhikum amwalukum an dzikrillah, daripada mengasihi Allah. Maka kalau kita mendapat harta dan kita tidak lalai daripada ingati Allah, maka ianya dibenarkan malah. Sebab itulah zakat itu difardukan. Zakat difardukan untuk orang kaya. Kalau Allah Islam tak mahu orang Islam, Allah tak mahu orang Islam jadi kaya, buat apa ada zakat? Zakat ni kan rukun Islam. Bila rukun Islam, maknanya Allah nakkan orang Islam itu kuat. Sebab tu dalam satu hadis sebut, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-da'if. Al-mu'min al-qawi khairun, iaitu orang-orang mukmin itu ahabbu ila Allah. Orang-orang mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Betul, hadis ini kalau ikut Imam Nawawi, dia merujuk kepada kekuatan dari sudut amalan akhirat. Tapi kita jangan lupa bahawa harta boleh menjadi amalan akhirat yang besar. Buktinya Allah SWT kan sebut dalam Quran, kalaulah kita ni dah sampai ajal, tiba-tiba kita boleh pulang semula, apa yang akan kita minta? Amal apa yang akan kita minta untuk kita buat? Kita akan minta Allah untuk pulangkan kita kembali ke dunia, la as-saddaqanna wa lanakuna minas salihin, iaitulah kita akan bersedekah. Maknanya orang yang paling banyak boleh bersedekah adalah orang kaya. Kan? Betul, sedekah itu ada banyak jenis. Ada sedekah senyum pun sedekah juga. Kan? Betul. Tapi konteks harta dan sedekah yang paling sinonim, yang paling core adalah sedekah harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu dapati kebaikan kecuali kamu sedekahkan apa yang kamu paling sayang. Kan? Maka apa yang kita paling sayang dalam konteks ni adalah harta. Memang betul kita sayang isteri kita, tapi kita tak boleh sedekah isteri kita kan? Sebab dia tak termasuk dalam bab ni. Jadi kita sayang. Jadi senyum termasuk ke dalam benda yang kita sayang? Tak adalah, konteks dia tepat sangat. So, jadi apa yang kita sayang? Harta. Maka kerana itu, kalau kita ada umur lebih, kita ataupun dipulangkan oleh Allah sekejap kat dunia, bila dah nampak, dah terbuka hijab, kita bukan solat. Kita bukan pergi zikir pula. Kan tak? Kita sedekah. Menunjukkan bahawa sedekah itu besar dan harta itu mainkan peranan. Jadi, campur juga 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, lebih kurang 7 orang adalah hartawan. Malah ada sebahagian penceramah kata 9 daripada 10. Sayyidina Ali je dia tak masuk kan. Tapi bagi saya yang agak confirm 7 orang lah daripada dia diketuai oleh Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar pun orang kaya, Umar Al-Khattab pun orang kaya kan. Abdurrahman bin Auf, kalau ada kiraan dia punya harta kan, masa dia meninggal tu adalah 200 bilion US dollar.
kan. Dia punya harta dia, kiraan zaman sekarang sebab dalam bentuk emas kan. Sebab emas pula tengah naik sekarang ni kan, Ayat kan. Emas tengah naik sekarang ni, minyak turun, emas naik kan. So jadi beratus bilion US dollar. So bayangkan kali 4 jadi 800 bilion. So hampir 1 trilion. Kan kalah Bill Gates tu. Betul. Yang terkaya di dunia 3 orang sahaja yang melepasi 100 bilion US dollar. Betul. Kita seolah-olah mengagungkan diorang tu. Tapi Abdul Rahman bin Auf tu pada standard zaman dulu dia lagi kaya beberapa kali ganda daripada Mat Saleh ni. Tapi kaya harta dan jiwa. Sebab tu dia mendermakan hampir semua harta-harta dia pada jalan Allah SWT, dan Islam boleh berkembang dengan hartanya. So jadi ini menunjukkan banyak Islam pada zaman Nabi lagi telah ambil peluang daripada harta-harta para sahabat, termasuklah Uthman bin Affan yang telah mensedekahkan tenaga beliau, baik rumah kan untuk kegunaan umat Islam dan sebagainya. Jadi atas sebab tu saya concludekan kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah, dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 dengan 21. Sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. So jadi yang salahnya kejar dunia sampai tinggal akhirat, sampai tak zikir, sampai tak bayar zakat. Tapi walaupun kita cakap senang, hakikatnya kebanyakan orang kaya itulah sifat dia. Itu yang sebabnya orang ustaz duk banyak panas tu bila sebut pasal kaya ni. Sebab hakikat realitinya bila seorang itu kaya, doa dia pendek, ibadat dia singkat. So dia doa dia kurang. Sebab apa? Sebab orang berdoa pada dia. Kenapa orang berdoa pada dia? Doa dia pasal apa? Minta. So bila ramai sangat orang datang minta pada dia, dia rasa macam Tuhan. Ini penyakit orang kaya. Orang banyak sangat minta pada dia, rasa dia bila kita seorang ni ada pangkat, kita ada harta, kita akan, masa tak ada ni kita bercakap pandailah. Bila ada nanti dia sombong tu datang, masuk. Bila kaya tu sombong tu datang, nampak orang miskin rasa hina, nampak orang tak berjaya rasa hina, nampak orang tak sedekah rasa hina, nampak ustaz-ustaz pun rasa hina. Kan? Jadi kita tak selesa sikit kita cerewet. Kalau kita kena kuarantin kita marah sebab kita dilayan secara tak bagus, dan jadilah kluster kayangan kan. Itu datang pula. Kalau tak kaya tak macam tu. Tapi bila kaya dia senang datang sifat-sifat mazmumah. Maka sebab itu kalau kita tak ada penawar sebelum kaya, kita akan jatuh dalam racun. Racun tanpa vaksin. Virus tanpa vaksin. Lagi bahaya daripada COVID-19. COVID-19 dia punya mudarat terhenti bila matinya seseorang. Virus harta, mempertuhankan harta, dia punya kemudaratan dia hatta selepas mati pun kena seksa juga. Dia tak stop lepas mati. Jasad tu mati, dia tak stop lagi, kena hentam lagi dalam alam barzah sampai akhirat, kena lagi. Dalam alam barzah tu kena himpit dengan kubur. Bukan sekejap ya, bukan 10 tahun, bukan 14 hari tak. Macam Firaun kan. Dia dah mati berapa tahun dah? Dia zaman Nabi Musa dulu. Tak berapa tahun, 2000 3000 tahun lepas. Dan 3000 tahun lepas dia kena himpit dalam alam kubur, alam barzah. Berapa tahun lagi dia nak tunggu? Tak tahu. Tunggu sampai kiamat. Kiamat tak tahu bila. Selama itulah dia azab. Nauzubillah min dzalik. Maka sebab itu jangan harta masuk dalam kepala dan hati kita. Dia masuk je, habis kita kena penyakit yang lebih dahsyat daripada COVID. Itu sedikit. Ayat pula. Panjang sangat saya cakap. Dia sebenarnya ayat yang kita kena ambil sebagai pedoman tu ialah harta tu jangan dalam hati dan dalam otak. Harta di tangan. Kerana apa yang di tangan ni kita tak boleh nak pegang, tak boleh nak pegang lama. Kita nak kena berikan. Dan itulah kebiasaan. Sebenarnya kan Dr. Dia macam ayat, bila dia di tangan dia akan cepat mengalir. Dia macam air sungai yang sentiasa jernih. Walaupun ada kekotoran dia jernih, dia ditukar, disalin. So bila dia tak ada hati, dia akan jadi macam air longkang. Dia duduk lama situ, dia pun bulat kan, dia pun
Oh, lepas Bau tu tu. bau. Gitulah perumpamaannya. Perumpamaan tak ialah maksudnya naluri manusia tu secara semula jadi dia lebih mudah untuk jadi negatif apabila Ya. dia ada harta, apabila dia ada kekayaan. Tapi kan Ustaz, Dr. Zahrudin, orang sombong ni tidaklah semestinya orang kaya. Ada juga orang miskin yang sombong juga kan. Jadi kekayaan ini dia dia mungkin adalah satu penyebab kepada sombong. Tetapi Ahyat fikir dalam masyarakat kita, mana-mana lapisan pun ada juga orang yang sombong, ada orang yang bongkak, yang tak mahu membantu orang. Dan saya fikir tak perlulah kita tunggu diri kita ni kaya sebelum kita nak memberi. RM1 pun boleh memberi, RM1,000 Betul. pun boleh memberi. Jadi Dr. Zahrudin, Ahyat selalu pesan kepada alumni, kepada followers yang belajar hartanah dengan Ahyat. Kita ni sebenarnya nak apa? Yang diorang ni nak belajar hartanah dengan Ahyat ni sebenarnya nak apa? So Ahyat dah rangkumkan, permudahkan. Mereka ni sebenarnya nak kaya ni, Dr. Zahrudin. Tapi Ahyat definisikan kaya itu hanya apabila kita boleh berikan harta kita, kekayaan kita balik kepada masyarakat ke jalan Allah. Tapi itu perasaan Ahyat. Tapi dari rupa-rupanya dari sudut pandangan Islam itulah kekayaan yang sebenar. Mungkin boleh Dr. Zahrudin boleh kupas sedikit lagi? Baik, ada beberapa perkara. Yang pertama sekali yang bersama-sama dengan saudara Ahyat kata nak jadi kaya kan. Memang tak salah sama, itu naluri dan fitrah. Sebab tu Allah SWT sendiri sebut dalam Quran bahawa zuina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Artinya dihiaskan dalam diri anak Adam kecintaan kepada wanita, itu kepada lelaki lah kan, dan maknanya berlainan jantina, itu normal sebab tu kita nak kahwin kecuali orang yang pelik kan. Dan kemudian kepada emas dan perak yang melimpah luah, dan daripada tanah pertanian, dan daripada binatang-binatang ternak, ya. Jadi ini semua adalah Allah memang sahaja letakkan sebagai ujian kepada manusia. Ya. Dan Nabi juga sebut kullu ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujian dia, dan ujian umat aku adalah harta. Maka Nabi pun sebut pada Hakim bin Ibn Hizam, bila mana sahabat-sahabat menunggu tentera-tentera umat Nabi pada ketika itu balik daripada Bahrain menakluki, membuat pembukaan dan nak bawa balik harta. Semua orang tunggu dengan gairahnya untuk dapatkan harta rampasan. Maka Nabi kata dunia ni adalah hudun hulwah, iaitulah macam makanan, macam sayuran, macam tanaman yang hijau dan nampak manis, ya. Tetapi Nabi kata aku takut benda ini masuklah hati kamu dan kamu akan jadi macam umat yang dahulu, dicelakakan, dilaknat oleh Allah kerana harta masuklah hati mereka, lalu mereka bergaduh kerananya, ya. So jadi poin kita nak sebut adalah tak salah jadi kaya, memang itu nalurinya, tapi kita kena tambah kaya yang dermawan, yang diberkati. Kaya dermawan yang diberkati. Sebab tu halal dan diberkati. Sebab tu halal dan tayyibah. Kaya secara halal, lepas tu bukti dia kita dermawan, dan kemudian kita diberkati. So, 4. Boleh jadi kaya, lepas jadi kaya, pastikan kaya dengan yang halal. Tapi tak cukup. Kita kena buktikan halal kita itu kita dengan dermawan. Supaya dengan dermawan itu kita akan jadi halal yang kaya yang diberkati. Sebabnya yang diberkati itu maksudnya kekayaan kita itu tidak mengabui mata kita sampai kita jadi hamba harta. Sampai harta kita menjadikan kita jauh daripada Allah. Macam Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran banyak, contohnya nak kira datang spontan, tak datang pula kan. Sampai jangan kekayaan dan perniagaan itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Jadi
kalau nak pastikan harta itu tidak menarik kita kepada lalai pada Allah, kita kena sentiasa sedekah, dan lepas itu baru diberkati. Bila diberkati, kita tidak akan jadi hamba pada harta. So jadi ini adalah 4 perkara yang kita kena buat aturan dia. Dan jadi ayat boleh ajar kepada kita semua cara nak jadi kaya, tapi kena masukkan elemen halal dan macam mana nak pastikan ianya diberkati. Barulah lepas tu insya-Allah dia akan balance. Bila dia balance, dia akan jadi macam 7 orang sahabat yang dijadikan syurga tadi. Dia akan jadi al-khariyul, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang bawah. Kan, maknanya kita nak jadi tangan atas. Barulah kita akan jadi seorang kaya yang melihat kepada sumber. Kita tak nak masuk dalam hadis yang Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan pasti datang, Nabi kata, di akhir zaman satu umat, satu kaum, satu orang yang mana mereka ini tidak lagi mempedulikan hal haram dalam cara pendapatan mereka. Kita tak nak jadi orang macam ni, kan? So jadi padahal 2/5 daripada perkara pertama yang akan ditanya di akhirat adalah harta. Macam Nabi sebutlah hadis yang hasan, la tazula qadama ibni adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan berganjak 2 kaki anak Adam di padang mahsyar di sisi Tuhannya kecuali dia ditanya 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, ditanya umur dia, dekat mana dia habiskan umur. An syababihi fima ablah, tentang tenaga pemudinya, di mana dia gunakan. Wa mamalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan ditanya tentang hartanya, daripada mana dia dapat, dan yang keempat, daripada ke mana dia belanja. Dan yang kelima, wa madza amila fima ulim. Dan dia akan ditanya juga ilmu dan keintelektualannya di mana dia gunakan. So ada 5. Umur, tenaga, harta, mana dapat, harta, mana belanja, ilmu, intelektual, kat mana kita amal atau tidak. Sebab dia 2 daripada 5. Yang lain semua satu-satu. Harta 5. Sangat penting dalam bab harta ni pula, sebab tu dalam surah Al-Quran, surah yang paling panjang, surah Al-Baqarah, kan? Dalam surah Baqarah ada segala-galanya. Sebab tu surah Baqarah ni jin pun takut. Kalau kita baca kat rumah, jin lari. So dalam surah Baqarah ada satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, paling panjang, pasal harta. Pasal hutang. Ya. Menunjukkan sebab panjang pendeknya ayat adalah Allah punya nak bagikan prioriti faham pada umatnya. Maka sebab itu bayarlah hutang. Bila ada harta. Jangan kaya dengan hutang yang kaya juga. Itu kaya palsu. So kita kena bayar hutang secepat mungkin. Jadi saya tahu, saya buat niaga. Kita kadang-kadang ambil barang, kita hutang. Bila ada duit, kita nak bayar dulu ke nak bayar hutang cepat? Kita nak enjoy dulu ke? Bayar hutang dulu. Kan? Jadi dah. Hutang kita tak tepi-tepi. Bahaya. Nanti mati, roh tak dibawa lepas ke langit dan tak diterima bumi. Dalam hadis Nabi ada sebut. Kan? So jadi bukanlah jadi hantu pula, tergantung-gantung kat dunia. Tidak. Dia tak dapat nikmat kebaikan yang dia buat di dunia kerana hutang dia tak settle. Macam apa nama tu, arwahul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Roh orang mukmin tergantung disebabkan hutang ni sampailah diselesaikan. Sebab tu kalau ada hutang kita tulis. Kalau kita ni meninggal, orang rumah kita ingat, siapa-siapa waris kita ingat, dia bayarkan dulu. Gitulah. Ya. Ada beberapa soalan ni Ustaz, Dr. Zarudin. Dia ada tanya apa tu? Ni Pak Mat ni tanya, salam Ustaz, soalan betul ke ada hadis sahih Rasulullah berdoa nak wafat dalam kemiskinan atau doakan dibangkitkan bersama orang miskin? Itu ada satu soalan tu. Tepat sekali, memang betul. Dalam satu hadis Allah Nabi SAW kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ataupun Allahumma ahyini miskinan
wa amitni miskinan, ya, iaitulah wahsyurni ma'a zumratil masakin, hadis dia. Doa ni tak banyak, tak popular lah, orang kita tak amal sebab takut dengan amal. Padahal sunnah Nabi. Nabi doa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang miskin. Kan? So jadi apa ertinya ini? Jadi Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menghuraikan ada banyak takwilan, ada dua approach ulama dalam mentakwil atau memahami hadis ini. Kumpulan yang pertama mengatakan kita bawakan miskin itu maksud dia Nabi nak streskan, nak tekankan rasa humble tu. Kebanyakan orang miskin dia rendah diri. Ada juga yang sombong macam Ahyat cakap tadi. Itu memang super teruk lah. Dah lah miskin sombong pula kan. Kalau sombong tak bertempat, kalau sombong tak bertempat, okey kan. So jadi itu adalah yang paling bahaya. Tapi maknanya kebanyakan secara statistiknya orang miskin ni dia tak adalah sombong sangat kan. So jadi Nabi nak streskan bahawa nak jadi seorang yang berjaya, nak jadi seorang manusia yang tidak sombong, itu maksud yang pertama, kata ulama. Itu yang point dia. Yang kedua, miskin di situ dia takwilkan, dia interpretkan kepada maksud dia, Nabi sendiri kan miskin. Walaupun Nabi miskin bukan sebab miskin, tapi Nabi kaya, tapi Nabi derma sampai macam miskin. Kan? Sampai kan Nabi balik kat rumah, tanya Aisyah dia nak apa nak makan kan? Nabi Aisyah dia tak ada. Okey, saya puasa. Tanpa makanan kat rumah pun tak ada. Nak cerita je sebab Nabi banyak sangat bersedekah. Sebab Nabi kaya. Sebab Nabi telah Allah peruntukkan dalam harta rampasan berat, Nabi dapat 1/5 khumus. Jadi setiap kali dapat, Nabi dapat. Tapi Nabi dapat, Nabi derma. Kan? So jadi ini menunjukkan bahawa Nabi sebenarnya kaya, tapi Nabi punya hati tak terikat dengan hartanya. Sampai nampak physically Nabi miskin. Itu maksud dia. Bukan miskin yang jenis malas, mengulur, belajar malas, kerja malas. Bukan yang itu. Itu para ulama berikan interpretasi yang betulnya. Yang maknanya daripada kaya derma punya sampai harta tu sikit. Kan? Itu je maksud dia. Sampai juga dalam satu hadis sahih Nabi ajar, Nabi cerita kepada para sahabat dalam usrah Nabi kan. Nabi cerita ada seorang lelaki ni, dia dalam keadaan kemarau. Kebun dia risau dia ni, tak ada hujan ni. Tiba-tiba dia nampak awan hitam sedang terapung. Wah, dia pun bersyukur, ya Allah nak hujan ni. Tengok-tengok awan itu bila sampai atas kebun dia, terdengar macam ada satu suara yang mengarahkan awan tu untuk pergi ke tempat lain. Lalu awan, ini cerita bukan cerita dongeng, cerita daripada hadis. Ya? Awan tu pun bergerak meninggalkan kebun dia, pergi tempat lain. Dia pun tak perhati, dia pun kejar. Ikut awan tu pergi. Atau awan tu pergi kat satu kebun, berhenti situ, hujan. Kebun tu saja dapat. Maka dia pun tak perhati, dia pun siapa punya kebun ni? Dia punya tunggu, jumpalah tuan punya kebun. Dia tanya, apa yang kamu buat? Dia kata, saya tak buat apa-apa. Kebun saya ni, hasil kebun ni, 1/3 daripada hasil, saya gunakan untuk diri saya dan keluarga. 1/3 saya sedekahkan pada jalan Allah. 1/3 saya gunakan balik untuk rollkan, kualitikan produk kebun saya. Maknanya baja dan seumpamanya. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 disedekahkan menyebabkan Allah jamin. Seolahnya Allah jamin harta dia terjaga kerana tindakan itu. Dan Nabi lebih daripada 1/3. Sayyidina Abu Bakar lebih daripada 1/3. Sayyidina Umar lebih daripada 1/3. Kan? Jadi saya boleh cakap je kan? Kan? So, jadi kita harap kita mampu untuk tiru. Kalau kita dah ada financial freedom, itu kita tak awal kita punya target. Lepas financial freedom, lepas hutang semua settle. Maknanya settle tu di sudut settle lah kan. Nak settle semua rumah ni payah juga. Ayat kan, nak belajar dengan ayat macam nak settlekan pembayaran tanah dia yang mahal-mahal kan. Lepas dah settle, cuba komitkan. Ataupun kalau belum settle pun, cuba kan 1/3 atau kurang daripada itu pun, itu adalah jalan dia. Kan? So, jadi itu maksud. Ada juga ulama yang kumpulan kedua kata yang ni betul-betul miskin betul. Miskin. Tapi bagi saya lebih tepat adalah huraian yang pertama tadi itu. Dia bukan ambil kepada literal semata-mata. Literal memang Nabi miskin. Tapi Nabi miskin bukan
miskin, tapi Nabi kaya tapi derma sampai jadi miskin. Itu yang kita nak. So jadi jangan jadi miskin kecuali sudah kaya dan menderma. Itu yang kita kena. Bagus soalan ni. Terima kasih Pak Mat. Ada juga yang bertanya tentang ini, Ustaz Dr. Zahrudin, kita pun dah ada menyentuhnya sikit. Saya nak ambil soalan ni. Betul ke saya pernah dengar kalau kaya nanti di akhirat, golongan kaya terakhir queue masuk ke syurga. Tapi Islam menggalakkan kita semua kaya. Okey. Dia ada satu hadis yang selalu pakai oleh orang ramai, bahawa dia kata Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga paling lambat dan merangkak kerana dia kaya. Kan? So jadi hadis ni disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi kebanyakan ulama hadis tidak bersetuju dengan kekuatan hadis ini. So hadis ni dikatakan hadis yang lemah dan bercanggah dengan hadis-hadis yang lebih kuat yang menjamin Abdurrahman bin Auf. Dalam satu hadis yang dikatakan daripada Aisyah itu, bila Abdul Rahman dicakap, dia bawa balik daripada rombongan perdagangan dia, tiba Aisyah cakap hadis pada Abdul Rahman terus dia punya rombongan unta-unta yang bawa semua hasil-hasil, semua dia demakan pada jalan Allah. Dia kata cukuplah kalau aku dapat masuk dalam syurga dalam keadaan berdiri, kan? Bukan merangkak. So jadi hadis ni dipertikaikan. Maka kita ulas sekali lagi, logiknya masuk paling lambat syurga kerana banyak kiraan. Setiap sen akan ditanya. Tapi sebab tu kita sebut tadi, Nabi pun kaya, tapi Nabi punya kiraan ringkas sebab Nabi derma kan belaka. Kan? Jadi sebab itu benchmark yang paling sihat. Jadi masuk dalam kepala kita, yang paling sihat 1/3 daripada harta kita dermakan pada jalan Allah. Maka itu akan menjadikan 2/3 punya kiraan akan jadi pantas. Kan? Sebab derma kita tu akan mempercepatkan pengiraan yang lain. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah anggap akhirat tu dikira macam kiraan pakai kalkulator kat dunia ni. Kan? Dia bukan ikut hukum dunia. Dekat akhirat dia tak pakai hukum alam. Dia kalau dia tak pakai hukum alam lah. Dia jangan kira maknanya tiap sirap ni nanti berapa dia punya ketebalan tali tu. Kita perlu fikir hukum dunia. Aku nak berlatih awal-awal lah. Kan tengah-tengah MCO ni tak ada kerja, duk pasang tali, duk jalan atas tali. Itu tak berguna tuan-tuan. Tak berguna. Itu bukan tujuan dia. Dia tak pakai hukum sunnah dunia. Dia pakai hukum akhirat yang tak terjangkau oleh otak kita. So, kalau harta banyak hukum dunia, bertimbun-timbun macam dalam stor rumah kita, nak bawa keluar lambat. Lagi banyak, lagi lambat. Itu hukum dunia. Dekat akhirat dia tak pakai hukum dunia. Dia adalah benda-benda lain. Kalau dia derma banyak, kalau dia berjihad fi sabilillah, kalau dia ikhlas, semua perkara-perkara ni akan jadi pantas. Ada fadilat-fadilat yang lain yang boleh menjadikan dia lebih pantas dikira. Sebagai contohnya tak syirik, sebagai contohnya tidak berjampi. Kan Nabi sebut siapa tak berjampi masuk syurga tanpa dihisap. Macam. Tapi kita hari ni banyak berjampi saja. So jadi itu semua akan mengatasi harta dia. Ada macam-macam cara tuan-tuan. Allah. Itu. Bayangkan tadi Dr. Zahrudin dah berikan kita satu rule of thumb. Satu panduan 1/3 tu Dr. Zahrudin. Itu satu jumlah yang wow. Cuba jumlah ya. Kalau 10,000 RM3,333 tu nak kena balik dengan Allah. Dan bayangkan 2.5% tu pun dah dah punyalah susah tu 1/40 bahagian pun nak membayar. Ada yang nak kira sebab macam tu sebab tu siapa mampu bagi 33% adalah pada tahap wali lah. Tahap wali lah. 2.5% tahap orang Islam yang komit. Itu pun Dr. Zahrudin, kita bersahabat ni dengan ramai kawan-kawan yang bukan agama Islam pun. Dalam Christianity pun dia talk about tithing. Tithing ni 10% diorang akan berikan kepada house of worship. And
banyak pergi ke church. Dan ada seorang business partner saya yang dalam CCTV tu, dia dapat sekolahkan anak-anak dia ke university di US daripada duit yang dia dapat pembiayaan dari church. Dan yang lagi hebat lagi, bila dia orang akan pastikan duit tu boleh dibayar balik, kerana syarikat-syarikat yang dia kira macam ada naungan grup-grup tertentu akan pastikan budak ni terus dapat kerja. Dan supaya duit gereja tu akan replenish dan sentiasa ada untuk the next generation. Saya rasa itu pun dah sangat hebat. Sepatutnya Islam tu lagi hebat daripada itu kan. Tapi belum kekayaan, menderma, duit, ini belum jadi macam budaya. Dia rasa macam dua perkara yang berbeza, yang bercanggah. Tapi yang Dr. Zahrudin dah terangkan tadi, sepatutnya itulah sebati dengan kita orang Islam ni. Saya berikan tips yang supaya nampak dia praktikal dan lebih mudah untuk kita buat. Okey. Baik, 1/3 tadi kita kena faham sebenarnya kalau kita nak anggap dan cara yang mudah yang boleh kita laksana, apabila kita berikan nafkah pada keluarga kita, itu pun sedekah. Kan? So bila Nabi kata fi imra'atik sedekah, iaitu apa yang kita bagi pada mulut isteri kita, masuklah anak-anak kita, ia adalah sedekah. So kalau 1/3 kita pandai niatkan bahawa nafkah yang wajib yang kita beri ini adalah Nabi dah kata ia sedekah. So ia sebenarnya telah melayakkan kita sebenarnya. Wow, okey. Secara prinsipnya. Secara prinsipnya. Tapi kita kena niat. Okey. Kan? Tapi itu maknanya prinsip yang paling mudah untuk kita dapat kelayakan terlebih dahulu. So sebab tu jangan kedekut pada keluarga. Nak beli mesin basuh baru, beli. Nak belikan baju baru, beli. Kan nak beli, tapi beli makanan, beli. Kan? Mana yang mampulah, kan? Dan niatkan dia sebagai sedekah. Tapi dia ada kepada ahli keluarga kita. Tapi yang tahap dewa punya tu, dewa pula kan. Tahap dahsyat punya adalah di luar daripada keluarga. Tapi at least kita dalam keluarga kita begitu dah cantik lah. Di luar daripada keluarga kalau kita boleh bagi, excellent. Dan kena tahu, kalau nak bagi kat luar daripada keluarga, nak bagi kat siapa? Nak bagi kat Rohingya dulu ke? Nak bagi dekat Palestin ke? Nak bagi dekat PPRT ke? PPRT betul. Nak bagi dekat siapa ke kan? Jawapan dia, cari, Nabi ajar, cari ahli keluarga kita yang miskin. Bukan anak kita, ahli keluarga, adik-beradik. Kalau ada adik-beradik kita yang miskin, bagi pada mereka. Nabi kata, kalau kita bagi pada Dhi Rahimin Kashih, itulah sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dia beri kepada adik-beradik yang kita paling tak suka. Jadi biasa kalau adik-beradik kita ada yang kita benci kan, bergaduh daripada kecil kan, yang kita tak apa suka kan, selalu kutuk-kutuk kita bagi pada dia, miskin pula tu, kita bagi pada dia. Bila kita bagi pada dia, Nabi kata kamu akan dapat 2 pahala. Ithnatan, iaitulah sedekah dengan silah. Kamu akan dapat 2, sedekah dan juga pahala menyambung silaturahim. So ada 2 dapat. Wow. So jadi sebelum kita pergi jauh-jauh sampai ke Palestin, betul mereka sangat perlukan, jangan habiskan semua pada Palestin, tapi bagi juga pada ahli keluarga kita dan kepada jiran-jiran kita. Wow, okey. Dr. Zahrudin ni, yang ini soalan ni saya sangat-sangat suka. Muhammad Farizuda Rosli. Dia ni mungkin yang bersama dengan kita hari ini, Dr. Zahrudin, ramai geng-geng hartanah. Ni tribe hartanah lah ni. So tadi Uzar sebut hutang. Kaya palsu. Okey. Bagaimana dengan pelabur hartanah ni, geng-geng hartanah ni? Bagaimana dengan pelabur hartanah buat duit dengan hutang perumahan dari bank? Tapi sebelum Dr. Zahrudin nak jawab soalan tu, saya nak ingatkan saya, Ahiyat Ishak, hari jadi saya ni saya tak minta hadiah daripada korang. Saya nak bagi hadiah kat korang. So, saya nak hadiahkan 3 buku. Saya akan belikan buku ini daripada Dr. Zahrudin.
Formula Solat Sempurna. Saya nak hadiahkan 3 buku ini kepada sahabat-sahabat. So nanti saya akan bagi cue, anda pergi ke Telegram Pejuang Hartanah. Anda pergi ke Telegram, cari Pejuang Hartanah. Ada linknya di pin sekarang ini. Dan anda terus join, dia terus masuk. Dan saya akan bagi kata kunci. Kata kunci itu bersama dengan maklumat anda direct message di Instagram Ahyat Ishak. Instagram Ahyat Ishak, saya akan approve laju-laju. Okey. Dan kalau ada lebih daripada 3 orang, ini buku-buku yang Ahyat akan hadiahkan. Buku Hartanah Barakah ditulis oleh Ustaz Husni, buku saya sendiri 40 pesanan, dan buku Sajak Ibu Saya yang kami akan baca sajak satu nanti bersama dengan anda semua. Okey. So, ini soalan yang best ni. Sebenarnya banyak yang saya nak tanya juga tentang hartanah dengan hutang. Bagaimana pula, apa pula pandangan agak Islam tentang hartanah itu sendiri. Jadi boleh Zahrudin kupas. Baik, jadi hartanah ni kita memang beli secara leverage dengan bank lah kan. Yang pertama sekali pastikan Islamic Bank, ya, sebab kalau tak Islamic Bank hilanglah keberkatan kan, kerana nama tu Allah SWT sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, hancurlah keberkatan bila terlibat dengan riba, dan Allah berikan keberkatan bila orang bersedekah zakat dan sedekah-sedekah yang lain. So gitu yang pertama. So kepada pejuang-pejuang hartanah, pastikan anda menggunakan Islamic Finance. Atas rate dia sekarang ni tak macam dulu. Dulu 20 tahun lepas mungkin betul Islamic Finance ni mahal. Sekarang ni sama. Sama. Rate itu sama. Tak berjauh Yang tu yang kedua, kita gunakan leverage bank ni, kita hutang dengan bank, hutang yang berstruktur. So jadi Nabi SAW mengajar kita untuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain, antara kan dalam satu petikan kita, ya Allah aku berlindung daripada tenggelam dalam hutang. So kita berdoa agar tidak tenggelam. Apa maksud tenggelam dalam hutang? Ialah tenggelam tu secara mudah fahamnya maknanya liability kita lagi tinggi pada aset. Liability lagi tinggi pada aset. Kan? So jadi boleh tak pejuang hartanah kita pastikan liability kita tidak lebih tinggi daripada aset. Macam mana cara dia? Kena belajar dengan saudara Ahyat. Okay. So jadi rumah-rumah yang kita beli akan jadi liability ke aset. Kan? Bila dia boleh membawa hasil, kita sewakan, dia menjadi aset. Tapi hutang yang kita hutang dengan bank tu, hutang lah, liability lah. Tapi dia ada liability jangka panjang dengan liability, current liabilities dengan long term liabilities lah. So current liabilities adalah yang penting. Ya. So bila kita mampu, kita kira current liabilities itu dengan current asset kita stabil, maka itu dikira selamatlah. Kita tidak tenggelam dalam hutang. Kemudian kita menggunakan bank sebagai pemangkin untuk kita boleh beli hartanah, itu memang adalah senario atau fitrah zaman sekarang ini. Tak ada orang yang mampu beli secara tunai kecuali kita bukan beli hartanah yang mahal. Kalau yang kecil-kecil tu bolehlah. Saya pun adalah beli sikit, tapi saya tak mampu nak beli hartanah yang dah siap. Saya beli hartanah kosong kan, yang lebih affordable bagi saya, dan cari lokasi yang okey sikit. Lepas tu boleh tanam durian musang king ke. Wah, boleh lah jual kan, kalau tak kena curi. Kalau kena curi, kita sedekah lah durian kita yang kena curi. Jadi buah-buah yang di kebun saya pun ada, saya ingat sekali tu yang lucu. Saya datang, woi lebat, cempedak dia sampai berapa pokok lah, lebat semua. Semuanya macam nak roboh lah pokok tu kan, dengan rambutannya, dengan buahnya lain-lain. Tapi belum cukup masak. Saya tunggulah sebulan setengah, 2 bulan. Sampai 2 bulan dah siap dengan bawa bakul semua sekali kan, bawa tangga nak pergi peti. Sampai 1 peti pun tak ada. La ilaha illallah. Rambutan habis semua. Sepedak adalah dalam 5-6 biji je lagi. Ya.
Entah siapa curi, monyet pun curi, manusia pun curi. Saya kata, ya Allah, aku niatkan bersedekah supaya dia jadi 1/3. Okay. Kan walaupun ada pagar pun dia panjat juga kan. Okey, so jadi bagi saya haruslah dari sudut hukum harus untuk kita membuat pembiayaan untuk membeli hartanah dan kaya dengan mendapatkan daripada sewaan, maka sewaan itu dapat membayar semua pembayaran bank, malah ada lebih kan. Ataupun kita jadikan dia homestay, betul kan? Ya, boleh. Ramai juga kawan-kawan yang saya kenal ni dia buat homestay dekat Cameron Island, dekat Genting Island. Kaya ya, dia tak beli pun, dia sewa je. Pun kaya juga, sampai ada 20 rumah dia sewa. Semuanya dia homestay kan. So jadi itu pun boleh juga. Kita tak payah beli pun, kita sewa je. Ini Ahyat tahulah dia punya strategi ni kan. So bagi saya, kita boleh elak daripada beli kalau kita boleh sewa. Dengan kita beritahu kepada owner kita nak sublease, boleh tak? Kalau sublease tak ada masalah. So kita akan selamat daripada bank dan kita cari penyewa dan kita cari hias dia jadi sebagai homestay yang menarik, pun dia boleh elak sebenarnya. Itu salah satu teknik untuk kita selamat daripada terjebak dengan bank secara langsung. Tapi kalau kita nak terjebak dengan bank, kita kena pastikan adanya takaful. Bila rumah yang kita beli, property yang kita beli, bangunan yang kita beli ada takaful, so maknanya kita dah well prepared kepada rainy days. Kalau kita meninggal, MRTT itu dah cover. Dia dah cover. Tak adalah jadi beban kepada waris kita tak mampu bayar. Jadi kalau bagi saya itu ada, maka itu sebenarnya jadi aset yang lebih daripada liability lah. Kaya tu lain lah sebenarnya, insya-Allah. Saya suka tu penerangan Dr. Zahrudin. Ya betul, memang buat masa sekarang tu ada hutangnya. Tapi kalau kita ada takaful itu dah dianggap sebagai mengimbangi kedudukan hutang itu kan. Betul. Maknanya dalam keadaan kita sakit kekal, sakit kritikal dan mati, hutang itu akan diuruskan. Okey, saya harap itu menjawab soalan sahabat kita. Ustaz, itu sebabnya Dr. Zahrudin, Ahyat dalam perjuangan hartanah ni, Ahyat melihat ramai orang ni mengajar membeli hartanah, tapi kurang orang bercerita tentang nak membela hartanah itu. Sebenarnya Dr. Zahrudin, nak beli ni senang, nak membeli tu susah. Bila dapat kunci tu, nak menguruskan penyewa lah, nak menguruskan rosak lah, repair itulah. Nak pilih penyewa pun susah kan? Nak pilih penyewa macam-macam cara. Dan maksud tak mau keluar. Ya. Dan Datuk Nazri Mustafa, seorang peguam hartanah, dia bersama kita hari ini. Dia banyak nasihatkan Ahyat, dan memang itulah satu isu besar dalam dunia hartanah, di mana tidak ada Tenancy Act yang nak govern perhubungan antara penyewa dan pemilik rumah ini. So nak membela hartanah ni satu hal, Dr. Zahrudin. Bukan senang dan dia ambil masa yang lama. Nak beli itu sekejap, nak membela itu lama. Nak membela ni juga dalam keadaan sihat, dalam keadaan ada pendapatan, dalam keadaan hidup. Itu sebabnya akhirnya Dr. Zahrudin, setelah Ahyat dah membeli hartanah 17 tahun ni, berapa banyak ni hartanah ni? Tak banyak, belum sampai 100 lagi ya. Belum sampai 100? Belum sampai 100 lagi. Semua bangunan ke, rumah ke, tanah kosong ke? So kebanyakannya boleh katakan 75% itu adalah residential. 25% itu adalah commercial. Dan high rise ke landed yang lebih bagus? Saja dah belajar ada Ahyat. Ya, okey, boleh. Kita boleh juga bercerita ni masih dalam topik Islam itu bercerita tentang kaya dan harta. Kita dalam topik harta. Jadi dia tergantung kepada master plan kita. So dalam tribe, dalam kumpulan kami, master plan tu sangat-sangat penting. So apakah tujuan kita, apakah matlamat kewangan kita?
Dan hartanah yang sesuai perlu diletakkan dalam perjalanan daripada mana kita mula ke mana kita nak pergi. Itu dua destinasi dalam master plan. Mana kita mula, mana kita pergi. Dr. Zarudin ada bercerita tentang liability tadi. Itu kita kena bedah dan kita kena siasat kedudukan 4 perkara. Pendapatan, perbelanjaan, itu satu kumpulan, dan asset dan liability. Itu satu kumpulan lain. Kerana pemahaman saya dan bila saya lihat liability ni jadi isu, itu sebabnya saya pun dah ada macam Dr. Zarudin, macam-macam perniagaan. Ahyat pun dah ada tim takaful Ahyat sendiri yang khusus nak menasihatkan tentang perlindungan khususnya kepada hartanah dan kebanyakan kepada hartanah dan kepada bisnes yang lain-lain juga. So, bila kita bermula itu, kita kena tengok 4 perkara ini. Dan kita kena tengok di mana matlamat kita, Dr. Zarudin. So, sebagai contoh, kita meletakkan, okey, nak RM1,000,000, nak ada 100 biji, nak 10 biji, nak satu rumah. So, daripada situ, Ahyat boleh nasihatkan apa yang sesuai. So, menjawab kepada soalan itu jawapan panjangnya. Okay, jawapan pendeknya, it depends. Untuk apa tujuan kita untuk membina strategi menuju kepada apa yang kita nak capai. So, kita lihat dua hartanah ini. Tabiat mereka ni berbeza. So, yang landed property, yang bertanah. So, hartanah-hartanah yang bertanah ini, rumah-rumah bertanah, shop lot yang bertanah ini, tabiat dia, kelakuan dia, mungkin dia punya kuasa meningkat nilai lebih sedikit berbanding dengan kuasa dia nak mencipta cash flow. Untuk jangka panjang lah maksudnya. Yes, untuk jangka masa panjang. Tetapi itu hanya macam common wisdom saja, common knowledge. Okay. Yang hartanah jenis bertingkat atau high rise, tabiat dia, kelakuan dia ialah mungkin kuasa menjana cash flow itu lebih kuat berbanding dengan kuasa dia nak meningkat nilai, capital appreciation. Itu secara generalization saja. Tetapi kita nak kena bedah lagi. Ada juga high rise yang dia bagus dari segi peningkatan nilai. Sekiranya ada booster, sekiranya ada potensi, sekiranya kita beli pun pada harga yang betul, harga entry tu. Jadi ada fundamental lain. Fundamental dia yang penting ialah entry dia kena betul. Maknanya entry ni apa, Dr. Zarudin? Entry ni ialah lokasi yang betul, di produk yang betul di lokasi yang betul, harga yang betul untuk produk yang betul di lokasi yang betul. Kalau nak tambah dua lagi ialah di timing yang betul dan kuantiti yang betul. So daripada situ kita boleh kaji adakah hartanah itu sesuai untuk tujuan kita. Dia dah masuk hartanah ni, Dr. Zarudin. Dia jadi mini seminar nanti. Bagus. Kita dapat dua-dua sekali hari ni. Betul. Jadi kita dapat banyak manfaat kan. Okey, bagi mereka yang bersama dengan kita, bagi anda yang mungkin tak cam kerana dia sangat segak berbaju Melayu dan bersongkok, saya ni sangat-sangat bertuah pada birthday saya, hari lahir saya hari ni 25 April 2 Ramadan 1441 ni, saya bersama dengan Dr. Zarudin mengupas satu topik yang sangat dekat dengan jiwa Ahyat, iaitu kaya dan harta, ulasan perspektif Islam. Dan kita ni bila bersama dengan orang hebat, bila discussionnya pun sangat fluid, sangat best, dan bila kita dalam keadaan macam ini, masa itu mencemburui kita. Kita sebenarnya dah cukup 1 jam, dan saya kadang nak mengambil lebih masa Dr. Zarudin. Tetapi saya rasa best sangat bersama dengan Dr. Zarudin. Mungkin kita nak rangkumkan banyak sebenarnya soalan-soalan yang minta maaf Ahyat tak dapat nak kupas, tetapi saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang engagement dia, like banyak, love banyak, komen banyak, tekan butang share. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ni, ya apa yang Ahyat sharing, apa yang Dr. Zarudin sharing, itu bakal menjadikan dakwah ilmu kita kepada lebih ramai orang. Bagi mereka yang bersama tu, siapa yang nak memenangi buku Dr. Zarudin, formula solat sempurna. Okey, anda boleh tengok di Telegram group. Telegram group kena tekan join je, Pejuang Hartanah, Telegram group Pejuang Hartanah.
ada pin ayat dekat situ, boleh tekan link itu, terus pergi ke situ, tengok kata kuncinya, saya tak boleh sebut di sini, kata kuncinya, dan anda DM Ahyat di Instagram. Ahyat dah approve pun ramai orang di Instagram sekarang ini, dan kita akan, anda boleh DM Ahyat apa yang Ahyat minta itu, ada dalam Telegram Pejuang Hartanah. Nak bagi percuma. Ni hadiah hari lahir saya. Bukan saya nak minta daripada anda. Saya nak bagi anda hadiah pada hari lahir saya. Tapi kena buatlah kerja sikit. Sikit-sikit je. Okay. So kita dah sampai ke penghujung. Dr. Zahrudin, saya tak tahulah nak cakap apa. Dr. Zahrudin ni macam you are a gift to us all. Terutama sejujurnya, this is how I sincerely feel. Kerana kami ni yang tidak mengkaji dan tidak mencari ilmu-ilmu agama ni, sebagaimana Dr. Zahrudin telah you devote your life to ilmu agama, tetapi lebih pengkhususan itu kepada muamalat, kepada pelaburan, kepada kewangan. So kami ni yang tak ada ilmu itu, kami rasa kadang-kadang kami macam dalam dilema, macam takut-takut, macam tak sure. Dan kami nak terus berjuang. Kami tahu kami nak lebih kaya, kami nak lebih kuat, kerana agama kita ni kena lebih kuat. Dr. Zahrudin, saya ada biasa dalam program saya menunjukkan satu gambar, satu sekolah agama, Dr. Zahrudin. Mungkin saya nak ambil peluang itu, saya nak share screen. Ada satu sekolah agama, Dr. Zahrudin, dan sekolah agama itu tidak sempurna. Dan saya selalu pesan, kita nak kaya tu kita kena berjuang. Okay, mungkin saya just nak ambil sedikit masa, just very quickly. Team technical, just make sure it's being shared right now. Okay, so sekarang ni kita kena berjuang. Dalam hidup kita kena berjuang. Bukan saja askar kena berjuang, kita kena berjuang, lagi-lagi kena berjuang menentang COVID-19 ini. Okay, dan kita berjuang untuk family. This is my wife and my 3 kids. Kita berjuang untuk mak ayah. Ini mak ayah saya yang saya sangat cintai. Kita kena berjuang untuk mereka juga. Tapi kita kena berjuang juga untuk masyarakat. Dr. Zahrudin, this one was a few years ago. Kami melawat sekolah agama ni, Dr. Zahrudin. 4 tiang dengan bumbung zinc. Dinding mereka adalah kanvas warna oranye. Bila hujan lebat, kasut anak-anak, slipper-slipper anak-anak, beg-beg sekolah basah. So saya bersama dengan Datuk Nazri, dengan Amin Yusof, saya beruntung dapat ikut mereka dengan yang tuan rumah Datuk Zahar tu di Perak, dan mereka sedang mengatur untuk memberikan satu keadaan yang lebih sempurna untuk mereka. Dan melihat keadaan ini, Dr. Zahrudin, ini nak share momen kami bila kami drive balik dari ada satu lokasi ni di dekat dengan Ipoh. Saya tak nak sebut, nanti kan viral pula. Nanti kan ada orang kena kecam nanti. So masa kami drive balik tu, saya, Amin Yusof dengan Datuk Nazri, kami bertiga senyap, doktor. Kerana kami rasa miskinnya kami, because at that moment they just needed another 600,000 je untuk complete the whole project. And kami tak ada 600,000 tu nak bagi on the spot. Miskinnya orang Islam. Itu pendapat saya lah. Sampaikan sekolah agama, bukan agama Buddha, bukan agama Kristian, yang dalam keadaan macam ini. So kami ni, Dr. Zahrudin, kami ni nak terus berjuang. Tapi kami kadang-kadang tak ada ilmu yang Dr. Zahrudin share tadi. Yang setiap patah perkataan Dr. Zahrudin tadi tu, saya rasa macam nak kutip bagaikan butir-butir emas. Kerana dalam masyarakat kita, dalam YouTube sekalipun, dakwah-dakwah muamalat tentang kewangan ni, dia tidak se-viral dan tidak sebanyak. Dan mungkin itulah kita mazhab Syafi'i itu yang betul-betul fokus kepada amalan dan sebagainya kan, berbanding dengan yang imam-imam yang menjadi idola kepada Dr. Zahrudin. Jadi mungkin nasihat terakhir itu untuk kami ni yang tak dapat nak mencari ilmu-ilmu muamalat kewangan ini, tapi kami nak jadi khalifah Allah. Kami nak berjuang nak jadi orang Islam yang hebat.
Jadi mungkin kata-kata terakhir Dr. Zahrudin bagi semangat kepada kami, dan apa panduan, mungkin panduan dan nasihat terakhir tentang topik kita, kaya dan harta, ulasan perspektif Islam. Baik, terima kasih Ahyad atas kata-kata yang baik dan sangka baik yang sangat baik. Semoga ia menjadi amalan kita semua dan kita layak untuk semoga kita sesuai dan layak untuk menerima pujian-pujian itulah, ya. Kita suka serahkan kembali pada Allah SWT. Baik, dari sudut kata akhir ini saya suka untuk bacakan. Tadi saya dah mulakan dengan bahawa kalau kita jadi kaya tanpa bersedia, sebenarnya kita menempah virus yang berbisa yang kemudaratannya akan berkekalan sehingga ke alam barzah, sehingga selepas kematian kita. Sebagaimana juga kita sebutkan bahawa kekayaan ini dan ia adalah satu kejayaan pada pandangan mata manusia. Maka atas sebab itu kejayaan ini dia boleh menjadi ujian yang lebih berbahaya dan berbisa daripada kemiskinan dan kegagalan. Dan Allah SWT kata وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Akan kami pasti uji kamu dengan kejahatan, dengan kesukaran dan kebaikan, dan kepada kamilah semua kamu akan kembali. So jadi bukan hanya kegagalan itu ujian, kejayaan adalah ujian, kekayaan adalah ujian. Bayangkan Allah sebut dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-14 dan 15, masukkan dalam hati dan minda dengan kukuh. An kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ada kerana dia mempunyai, kerana seseorang itu mempunyai banyak harta dan anak. Anak ni bukanlah anak kandung kita semata-mata. Anak ni juga termasuklah dalam kategori-kategori yang bukan anak kita yang kandung. Sebagai contoh pengikut, followers, kita yang cukup ramai. Ya, an kana dha malin wa banin, kepada orang yang mempunyai banyak harta dan anak. Ya, idza tutla, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Allah kata qala asatirul awwalin, yang mereka akan berkata, inilah dia ustaz-ustaz, inilah dia orang-orang agama duk cerita ayat-ayat dongeng orang dahulu kala. Ya, so itulah ramai perangai manusia kaya pada hari ini yang berjaya. Mereka bila kita sebut pasal zakat, mereka pandang remeh. Bila kita sebut pasal kena pastikan tidak riba, tak ada ini, tak ada itu, pastikan hukum halal, haram dijaga, mereka kata inilah dia, macam mana Islam nak maju, asyik cerita berhala haram, asyik cerita benda-benda dongeng 4 tahun yang lepas punya ayat. Ini Allah ada sebut dalam Quran. Penyakit ni ada. Penyakit ni akan sentiasa ada sampai hari kiamat. So kita cerita pasal harta, kita jangan lupa pasal benda ni. Jangan sesekali kita jatuh termasuk dalam orang-orang yang ego dengan ayat-ayat Allah ini, sombong dengan perkataan-perkataan nasihat untuk kita jadi seorang hartawan dermawan yang diberkati. Ya. Jadi sebagai akhir juga saya suka untuk ucap terima kasih kepada Ahyad dan rakan-rakan pejuang hartanah. Semoga kita mampu untuk mempunyai 600,000 dan lebih daripada itu untuk kita bagi sedekah pada ramai orang. Ya, jadi kita juga sangat perlukan kesatuan hari ini. Umat Islam terlalu banyak berpecah kerana parti politik, berpecah kerana aliran kepahaman agama, berpecah kerana negeri, berpecah kerana bahasa kadang-kadang, dan membuat klik-klik yang pelbagai, menjadikan kita umat yang lemah walaupun kita majoriti di negara Malaysia. Ya, BMF kita berjaya separuh jalan atau suku jalan sahaja. Kerana supply chain kita tak pegang, kerana bahan mentah kita tak pegang, kerana harga kita kalah, ya, kerana kuasa beli kita kalah. Kita pergi juga, rakyat kita pergi juga kepada kedai non-Muslim kerana mereka jual lebih murah, kerana mereka beli lebih bulk lagi, bagi banyak, kerana sebahagian peniaga mereka mempunyai perniagaan di sebalik tabir. Mereka jual arak, margin tinggi,
mereka jual judi yang ada lesen dan tak ada lesen. Untung mereka berlipat kali ganda. Mereka jual di depan harga murah, tapi di belakang ada benda lain yang mereka buat. So itu ada sebahagian kata begitu. Cuma ini adalah cabaran kita sebagai umat Islam. Kita lebih banyak suka berkelahi, kan? So jadi saya sedih sebabnya saya ada bantu beberapa startup, dan saya pun ada startup teknologi juga. Nak cari angel investor susah sangat. Kita lihat syarikat-syarikat bukan Islam, contohnya yang berwarna hijau tu kan. Pada tahun 2014, lepas 2 tahun dia beroperasi, dia dapat angel investor, VC, venture capitalist, $500 juta dalam 1 tahun. Sebab tu dia boleh jadi gagah. Macam hari ni kita semua terhege-hege guna servis dia. Kita sendiri tak mampu buat ke? Tak tahulah sebab apa kita tak mampu buat, kan? Sebab kita buat startup, saya tengok usahawan anak-anak muda kita, startup mereka bagus-bagus, hampir sama, lebih sama pun dengan syarikat-syarikat yang bukan Islam. Tapi kita terbiar begitu sahaja. Saya ada satu JV dengan rakan saya, Moovby, Moovby, untuk kereta sewa cara teknik baru. Kita boleh sewakan tanpa perlu orang tengah, kan, pakai teknologi. Ini lebih kurang macam Grab, tapi nak cari investor susah, kan. Sama juga macam saya sendiri ada satu My Class untuk kita cari tutor secara direct pun, Masya Allah susah. Kalau kita boleh buat macam Food Panda ke Grab Delivery pun, ada rakan kita nak buat, tapi tak bergerak juga dengan laju. Sebab kita punya networking lemah, rasa suspicious di antara satu sama lain sangat tinggi. Tak apa penyakit dah pada kita ni agaknya, sampai kita tak boleh nak betul-betul memberikan tolong-menolong di antara satu sama lain, kan. So, jadi saya harap kalau kita betul ingin menjadi usahawan dermawan yang berjaya, kita tak boleh lari daripada kerjasama. Kita tak boleh buat satu kerja sendiri. Sebab tu ayat dia ada team, tribe dia bagus. Itu adalah cara dia. Dia mesti akan ada satu kumpulan yang support each other. So, jadi kita harap kita juga boleh buangkan rasa keegoan kita untuk pergi kepada teknik perniagaan yang betul-betul mampu untuk menjadikan kita peniaga yang jujur, yang layak untuk duduk dengan dalam privilege bersama para nabi dan siddiqin dan syuhada. Wallahu a'lam. Wow, okey. So begitulah kita bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Satu momen yang sangat-sangat akhir akan ingat, special on my birthday. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian boleh follow laju-laju Dr. Zaharuddin. Dia dah ada dekat 2 juta followers tu. Ramai anak-anak dia tu. Di Facebook beliau memang saya pun follow rapat. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat. Kalau korang nak betul-betul baca contoh penerangan tentang apa yang berlaku dengan harga minyak, baca penerangan Dr. Zaharuddin ni. Dia walaupun ilmu dia sangat tinggi, tetapi penerangan dia marhainkan supaya kita faham. Dan banyak lagi lah ilmu yang kita follow. Saya pun follow juga yang pasal My Class tu kan. Itu something interesting. Siapa yang nak duit tepi tu boleh follow laju-laju. Yang ni yang original, yang halal dan thayyiban ni, tak ada scammer-scammer ni, boleh follow. Yang dipost oleh Dr. Zaharuddin tu insya-Allah disahkan benar. Okey, kita bersama dengan Dr. Zaharuddin.